Silakan Ustaz Azhar untuk menyampaikan kepada silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya wal mursalin habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sangat kita muliakan tuan pengerusi majlis kita pada malam ini yang baru sebentar tadi memberikan kata-kata haluan. Seluruhnya seluruh sah kepimpinan ahli jawatan kuasa Masjid Haji Ahmad Ibrahim, Uru Rendang, Marang, Terengganu, para imam, para bilal, hadirin, hadirat, tetamu Allah semua, kita ucapkan syukur banyak-banyak kepada Allah. Sekali lagi kita diizinkan Allah malam ini di Uru Rendang berada dalam majlis ilmu, mudah-mudahan diberkati, mudah-mudahan dirahmati. Semoga apa yang kita lakukan ini dikira amal soleh yang akan memberi kebaikan kepada hidup kita di dunia, insya-Allah memberi kemenangan kepada kita pada hari kita dibawa beramai-ramai bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar nanti, insya-Allah. Jadi macam biasalah untuk ceramah jemputan ini saya akan baca hadis dulu sebagai tazkirah. Selebihnya menjawab soalan. Soalan yang sudah ada di atas meja saya ada lebih kurang 100 soalan. Siapa yang nak bertanya lagi boleh atur je lah sampai ke depan. An Ali radhiyallahu anhu qala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu salah satu ya Ali la tuakhiruhunna as-salatu idza atat wal janazatu idza hadarat wal ayyimu idza wajadat kufu'a aw kama qala rawahu al-hakim fil mustadrak. Diriwayatkan hadis ini daripada Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu, yakni Ali bin Abi Talib. Sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda, 3 perkara wahai Ali, jangan kamu lambat-lambatkannya. Yang pertamanya iaitulah solat apabila sudah masuk waktunya. Yang keduanya janazah apabila sudah hadir untuk diuruskan. Dan yang ketiganya perempuan yang bujang apabila dia sudah mendapat akan pasangannya. Mudah-mudahan tidak banyak Allah beri peluang kepada kita sedikit pun tak apa untuk memahami hadis yang telah dibacakan tadi. Bila disebut hadis, ialah ucapan Nabi, bukan ucapan kita, ucapan raja dan sebagainya. Ucapan Nabi. Bila ucapan Nabi merupakan perkataan yang mesti kita dulukan daripada semua perkataan manusia. Qaulun Nabi muqaddamu ala aqwalin nas. Kaedah kita, ucapan Nabi mesti kita dulukan daripada semua perkataan manusia pada alam ini. 1000 orang profesor kata lain, Nabi kata lain, kena dulu hak Nabi. Dia gitu. Yang pertama, kemudian Nabi bersebut, Nabi kata, ya Ali, salah satu ada 3 benda. La tuakhiruhunna, jangan kamu lambatkannya. Jangan ini adakah haram ataupun makruh bergantung pada keadaan. Yang pertama, as-salatu iza atat, semayang bila telah datang, maksudnya bila sudah masuk waktu semayang. Ulama-ulama membahagikan waktu semayang ini kepada beberapa bahagi yang biasa kita dengar tok-tok guru kita mari mengajar. Dia ada waktu fadilah, dia ada waktu jawaz, dia ada waktu ikhtiar, dia ada waktu karahah, dia ada waktu tahrim. Waktu fadilat maksudnya waktu yang paling afdal, banyak pahala. Bukan pahala semayang, pahala waktu. Semayang bergantung pada rakaat sujud kita pula, pahala waktu. Waktu jawaz maknanya waktu yang harus. Kita nak semayang pada waktu itu harus. Waktu ikhtiar, waktu pilihan. Waktu makruh, waktu karahah tu waktu yang makruh. Dan waktu tahrim, waktu yang diharamkan semayang. Contohnya bila masuk waktu zuhur pukul 1 suku. Bila azan saja, maka masuklah waktu fadilah. Maksudnya waktu yang paling afdal, paling banyak pahala kalau kita semayang pada waktu itu bila lebih kurang. Kalau dalam hadis-hadis dia tak ada dengan minit. Ulama kemudian sebut lebih kurang daripada awal azan sampai 15 minit. Jadi biasa kita tengok ditulis di dinding-dinding masjid dia azan 10 minit. Daripada azan sampai sembahyang, okey tu, betul tu. Dia masih dalam waktu fadilat.
Maknanya kalau kita sengaja tak mau semayang pada waktu fadilat, kita nak semayang pukul 2 lagi Zuhur, sebab kita tengah motong kayu. Faham tak lagi? Contoh, kita nak semayang pukul 2, sedangkan kita boleh dah semayang sekarang. Maka pahala kita kalau semayang sekarang lebih banyak, tu ya. Nampak? Adapun pahala semayang tak termasuk. Keadaan kita semayang contohnya 100 pahala. Lama ada pukul 1 suku rabang, 1.30, pukul 2, pukul 3, 3.30, tetap 100 pahala. Dengan bacaan kita, dengan khusyuk kita, dengan rokok kita. Faham? Cuma kalau kita semayang pada awal, pukul 1 suku lebih kurang 15 minit awal, mungkin kita akan dapat 150. Dan kalau kita semayang pada pukul 2, dia panggil waktu harus, waktu jawas, mungkin kita akan dapat 105 saja. Contoh. Kenapa? Kerana fadilah itu maknanya afdal. Yang paling banyak pahala. Jadi, benda-benda lagu ni kalau orang yang jenis bergaluh dengan akhirat, dia kira. Dia kira kalau macam kita jenis kobor ada sembahyang dah faham lagi. Jenis orang hak meniaga sungguh dengan akhirat, dia kira nak lebih apa. Tanda ke mana orang yang lebih akhirat? Nak kenal kan? Nak kenal dia kalau dunia dia tak kira. Nampak? Kita dunia bergaluh. Faham lagi? Makan 4 orang semeja bayar suku. Janggut kat pusat. Contoh, tapi bukan orang rendang lah, tu orang kijing. Contoh. Sebab kita dah balik ke kijing, balik ke usila. Itu maksudnya, kalau bolehlah kita kira sikit lah. Nak lebih. Dia perangai sahabat ni, kalau bak dunia, dia serah ke orang dulu. Kalau bak akhirat, dia gomor dulu. Dia berebut. Sebab tu Nabi kata, kalau boleh nak ngundi, duduk sah depan, siapa kena buat pilihan raya. Kena ngundi. Baik. Waktu makruh ni, waktu kalau semayang lebih kurang 20 minit lagi nak habis waktu. Itu panggil waktu makruh. Kalau petang kau, maknanya kita duduk, matahari masih ada, tapi cahaya dia bila kena tubuh badan kita dak panas. Apa lagi? Lebih kurang pukul 6.30. 6.30 ada lagi matahari. Ada lagi tak? Tak panas. Kita tubik pukul 5 panas tak? Panas lagi. Bukan waktu makruh. Asar pukul 4.20 contoh. Pukul 5 kita duduk tengah, panas lagi. Kita pergi patah, tak ada kat teduh, panas lagi tekok-tekok. Jadi ulama buat misal gitu. Kita duduk tengah panas, matahari ada, tak panas dah. Waktu makruh. Lebih kurang setengah jam nak tenggelam matahari. Jadi sengaja semayang pada waktu itu makruh. Apa yang makruh? Perbuatan kita anjak tu. Adapun semayang kita tidak makruh. Faham? Semayang hukum lain. Ini bukan bab semayang ni, bab waktu. Dia sunat dia mustaqillah, sunat yang asing. Sebab dalam semayang saja ulama bilang ada lebih kurang 300 sunat. Kalau kita gomor belaka boleh 300 ya, contoh. Dan waktu tahrim ini, waktu yang tak sempat dapat semayang di dalam waktu dah. Semayang serakaat, orang pun bang gari dah. Semayang lohor dah baru serakaat, orang bang asar dah. Jadi siapa yang sengaja nak lambatkan semayang sampai ke waktu tahrim ini, lebih kurang 2 minit lagi nak habis waktu. Faham? Walaupun dia dang takbir dalam waktu, walaupun dia dang Fatihah serakaat dalam waktu, berdosa. Semayang tidak haram, perbuatan anjak tu haram. Yang tahrim itu nampak tak? Bukan atas semayang. Diharamkan tu atas anjak. Tapi sengajalah. Sengaja siapa masuk pukul rabang 4 suku duduk meeting. Pukul 5.30 minum kopi. Pukul 6 sambung meeting. Nega besar jual kepuk. Faham lagi? Habis meeting pukul 6.30. 6.30 gambar dengan selfie dengan apa, dengan tu, dengan begini, dengan apa. Selesai pukul 7. Dia ambil wuduk apa semua, 2 minit lagi nak masuk garik, Allah usalli fardal asri.
Hukumnya haram. Orang ini berdosa. Inilah satu tempatnya dalam bab semayangnya diharamkan kena sebab waktu. Jadi kalau habis waktu terus tu, hak tu fikir sendiri ya. Waktu masih ada pun haram dah nak. Jadi kita kena fikir molek lah. Kalau bab semayang ni mu something lagu mana pun jangan tinggal semayang. Faham? Sebab orang yang tak semayang habis dia panggil game over. Faham? Kalau kita game tak over gitu terdak tekan. Bang, petang tembok duduk. Dok mana dak dia tembok, dak ni dak gerak. Game over tu ada orang tengok. Faham? Faham lagi? Habis cerita dah, dak semayang. Nah, siapa dak semayang neraka sakar. Tak kira mu orang kijing, orang rendang, orang ladang, batu buruk, cik joh. Faham tak kira? Tak ada kira. Mu presiden yang di Pertuan Agong, sultan, nampak tak? Naik sultan, Perdana Menteri, Timbalang Perdana Menteri. Hak nak jadi Perdana Menteri tak jadi siapa kelening. YB, Esko, rakyat biasa, orang candak sutung, tak ada kira. Tuhan awak sepekah. Dia panggil member of the hell of Sakor. Nampak? Ahli grup neraka Sakor. Sebab apa? Sebab dalam Quran jelas mantuk dengan nas, tak boleh takwil. Siapa tak semayang, nerakanya nama Sakor. Dan bila isi orang yang tak semayang dalam neraka Sakor, faham? Bertepik menolong kerana api masuk kok dubur, keluar kok mulut. Allah Rabbi. Muka angu. Dan bila panahnya tali perut putus habis, bertepik. Wah, tepik, malaikat mari. Malaikat tanya, masalakakum fi Sakor? Apa dosa yang menyebabkan kamu sekalian kena seksa dalam neraka Sakor ini? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka jawab seketok. Tak ada dosa hak besar sangat, bukan ki rogo bersiri, bukan bahan balok, bukan ropok bank, bukan zina, judi, minum arak, hampir kuda dah. Kami dulu cuma dak mayang je. Neraka Sakor. Maka masuk dalam tu api bahang-bahang lah. Kalau sini payah kita nak tengok. Kalau Kuala Lumpur banyak kereta supercar dia panggil. Kereta supercar ni maksudnya kereta yang habis-habis mahal lah. Kereta-kereta yang hebat, Lamborghini, Ferrari, Porsche, Aston Martin. Kereta yang 5-6 juta. Yang banyak terbakarnya kereta Lamborghini. Lamborghini. Kedua Ferrari. Sebab apa? Sebab dia tak ada taki air. Kereta kita ada taki air, ada kipas. Jadi bila enjin panas, kipas musing, sejuk mula. Kereta-kereta supercar Ferrari, Lamborghini tak ada. Dia pakai lubang angin depan. Dia kena laju baru sejuk enjin. Kalau banyak berhenti, mampu bakar. Faham lagi? Mahal tapi mudah bakar. Jadi keluar daripada kedai comel lah. Lamborghini Aventador 2.8 juta. Tak ada pitih, abang tidur. Nampak tak? Comel lah. Tak payah buat benda dah. Lawa dengan lapu, lawa dengan sagna, lawa dengan steering so kira lah. Dengan kokpit, dengan metal. Tak ada buat benda dah. Kalau kereta kita beli Exia, MacMyB tak susah. Kena buat gila kan, kita buat kapi. Faham lagi? Tambah stiker. Nak suruh lawa lagi tak? Tepek gambar orang kecil kat minyak. Faham tak? Banyak benda kena buat. Ferrari, Lamborghini tak payah dah. Tapi bila terbakar jadi uduh ke jadi lawa? 2-3 juta jadi uduh. Faham? Sebab api ni bukan saja dia menghangus, bukan mengazab, dia juga menghuduhkan. Ratu dunia orang Perancis. Maknanya dia dipilih perempuan paling cantik di dalam dunia setelah 172 negara bertanding. Setiap negara dah menghantar seorang perempuan paling cantik dalam negara itu. Betul tak? Malaysia atau seorang, Ukraine atau seorang, Slovakia atau seorang, Belarus atau seorang, Nepal atau seorang. Mana balang belawang, cari seorang yang paling cantik. Maka menanglah, dipanggil Miss World. Makna ratu dunia paling cantik, perempuan paling cantik dalam dunia. Betul tak?
Dengan hidungnya Allah hidung. Boleh sakut baju hidung. Faham tak? Boleh nyakut baju, sakut situ. Nah, mata hijau sebelah, biru sebelah. Mata perpaduan ummah. Faham lagi? Nah, bibir bak pauh dilayang dengan lesung pipik. Kita lesung berulang. Lesung pipik manis, terleher jinjang, tu tak? Tapi derhaka kepada Allah, kufur kepada Allah, masuk neraka jadi huduh. Kita dak masuk neraka ni uduh dah. Dah kalau masuk. Faham lagi? Dah. Jadi semayang lah. Tahu-tahu dah dapat dak semayang. Nak berat lah pada semayang muka dah lah uduh. Faham tak? Dak semayang pula kena bakar jeng. Nah, Lamborghini hak comel jadi uduh. Tahu kata muka mung. Nah, jadi jangan tinggal solat. Nah, kamu minat bola ke, minat main kereta ke apa, jangan tinggal. Tinggal solat, fasik. Fasik tidak rasyid. Bila tidak rasyid, tak boleh jadi wali nikah. La nikaha illa biwalin rasyidin. Tidak jadi nikah melainkan dengan wali yang berjuruh. Maka kalau tinggal satu kewajipan yang fardhu ain seperti solat, tidak lagi rasyid, namanya fasik. Wali fasik ni sah nikah bila semua fasik berlaku, kata ulama. Lagi ada orang tidak fasik, kena pakai wali yang tidak fasik. Habis satu dunia fasik, baru sah nikah wali fasik lid darurah. Nah, tu. Dan kalau bini tak semayang, mari dua orang puang, seorang tak semayang, seorang semayang. Kita nak hak ni. Hati dulu hak semayang hitam. Hitam tak hitam mana macam belakang gitu. Contoh. Yang tak semayang ni dia macam kulit putih lesuh. Nak? Rambut ikan mayang. Nak hak mana? Putih. Putih. Nampak? Itu masalah. Wa'mur ahlaka bisalah, ndaklah kamu suruh anak dengan binimu semayang. Dia tak semayang juga baru dia tanggung. Kita tak suruh, dengan kita share dosa. Tapi bila kita suruh nyelebong kita tak mayang juga, barulah dia seorang yang menanggung. Bukan makna kita jadi suami sentiasa menanggung dosa anak bini tak semayang. Maksudnya bila kita tidak menyuruh. Ada ayah mak dia suruh anak dia tutup aurat. Anak dia tutup depan mak je. Faham? Masuklah kereta penghalang, buang baju kurung. Waktu baik seluar feet. Depan mak ayah susah dah. Jadi mak ayah dia tidak berdosa di akhirat. Faham lagi? Yang berdosa mak ayah tengok dah depan-depan. Ngeseluar ketak, ngepunggu puing. Lok juga tu baik. Nak pergi mana tu tengok yang matang congek. Faham? Pelik-pelik lah. Tengok raya baru ni rambut macam orang kelaut. Orang kelaut dah apa dia kelaut? Faham tak? Ni anak dara kelaut tu mana? Ke kelaut bubu. Yang merah gitu rambut. Nak? Dah lah rambut merah, dah pakai tudung pula. Pakaiannya ketak pula. Dah. Kena marah Mu nak pergi duana ni, pakai luar ketak gini. Nak pergi jamu raya mak. Dah leh. Aku tanggung dosa, pokmu tanggung dosa. Mak berdosa, kalau nampak ayah berdosa. Sebab apa? Sebab terang-terang ngepunggung-punggung gitu, ngepusat jelai gitu, ngebaju ketak, ngelengar pendek dan sebagainya. Nah, kan aurat perempuan ni boleh buka muka dan dua pergelangan tangan. Apa gila? Nah, kena marah. Mu pakai baju gini tak ada tubik. Duduk rumah boleh. Nampak? Itu cara dia. Barulah kita selamat di akhirat. Kita lock. Molek belebek gitu mari duana molek luar. Apa bakah gitu pungung molek gitu beli duana dah tahu. Beli kat kemak selak. Pula ada. Mok pinggang macam masih basuh. Dah, kena larang. Kita larang dah dia pun pakai baju kurung, pakai jubah. Rupanya depan kita je. Tengah jalan je buang, tinggal luar. Kita tak tanggung. Dah. Kita suruh dah anak kita semayang, dia masuklah bilik, dia buat tegung-tegung terjung. Kita ingat Allah, sujud tu. Pada ayah nampak gitu, dia nampak gitu je. Tak dosa dah mak ayah. Tak wajib mak khabar bilik,
Dengar kat atas robot dah, jatuh mampu keras. Nah, cukup dengan suruh. Nampak? Muru auladakum bisalah wa hum abna'us sab', fadribu 'alaiha wa hum abna'u asyar. Dan wajib kamu suruh anak-anak kamu salat bila mereka sudah usia 7 tahun. Nah, 7 tahun salat. Dia wajib tak salat umur 7 tahun? Dah wajib. Dah kata wajib, wajib suruh. Muru tu fi'il amar. Al-aslu fil amri yufidul wujuba. Kaedah kita kalau fi'il amar asalnya memberi makna wajib dulu. Muru, wajib musuruh anak-anakmu solat. Bila? Wahum abna'us sab'in, bila mereka genap 7 tahun. Faham? 7 tahun kita pun latih dia pakai tudung. Dia tak pakai tudung tak ada masalah, latih supaya dia terbiasa. 7 tahun kita suruh dia puasa supaya terbiasa. Dia kata tak gerak mak, pukul 12 nak buka, silakan. Setengah hari apa dia tak faham, dia suruh puasa sampai ke garik. Budak baru 6 tahun, 7 tahun. Nak, dia paksa juga. Lepas tu nak sahur, tulis dalam Facebook, anak hamba 7 tahun. Habis boleh. Salah. Anak pak laporan. Bukan latih dia. Latih tu bukan puasa sampai habis. Sampai habis silakan. Pukul 4 lapar, berbuka. Supaya bila nanti dia besar, sudah terbiasa dengan satu perintah dalam agama untuk diri dia, iaitu wajib puasa Ramadan. Itu tarbiyah dia panggil. Faham? Oh, duk paksakan anak umur baru 6 tahun suruh puasa habis bulan. Pok tengah tanang dak puasa lagi. Faham lagi? Nah, ini masalah dia tak faham. Bukan kita nak suruh anak kita puasa penuh dan sebagainya. Biar latih. Pukul 10 dia tengok lah, apa mau nak akan siap makan. Esok puasa pula. Esok pukul 2 makan. Lusa habis. Tak ada masalah. Cara dia. Nah, ni anak kedua sakit perut. Tahan ah. Nanya ke budak. Nak, kau mau 20 budak. Mau 6 tahun. Dah, kena faham. Fadribu 'alaiha wa hum abna'u asyar. Kalau umur 10 baru boleh pukul. Umur 7 kita suruh semayang, tak semayang jangan pukul. Kerana Nabi kata bila pukul itu kalau tak semayang umur 10. Lagu mana pukul? Pukul bukan pukul nak suruh sakit. Pukul jadi luka sampai berdarah, lebam dan sebagainya. Haram. Pukul itu cuma nak khabar dia melakukan kesalahan. Macam hukum wuduk. Hukum wuduk. Hukum wuduk, nak minum arak di Aceh, bandar Aceh. 100 pukul minum arak 40 pukulan. Pelahang rupanya. Cuma orang tengok ramai. Kita 200 tak apa. Kalau gitu, rupanya bukan nak suruh dia sakit. Nak suruh dia sedar. Dia sudah dihukum kerana dia sudah derhaka pada Allah. Jadi kita pukul anak pelahang je. Mudak mayang dia. Itu pelahang saja supaya dia rasa dia kena hukum sebab melakukan kesalahan. Itu tarbiyah dia panggil. Kita bahan anak pa biru. Haram. Dosa bahan anak biru. Haram. Akhirat lagi anak dia dakwa kita pula. Ayah ni kita tu bahang kita ni siapa biru atas belakang kita. Faham tak? Malaikat tanya, "Dah mau maaf dah, Dek?" Maaf dia lagi ni. Kalau maaf alhamdulillah. Tak mau maaf, go to hell. Balik awal lah kita dah. Jaga solat. Kita kerja kedai makan. Ada 4 orang kerja bawah kita. Wajib majikan suruh semayang. Dia tak semayang, dia punya pasal, wajib suruh. Bukan kita bila dia tak semayang, kita wajib celup dalam air wudu, lepas tu akak tangan suruh takbir, ikat dengan tali kopiah. Bukan. Wajib suruh. Kita jadi pengarah jabatan. Dalam jabatan kita ada 40 orang staf. Kita wajib kena suruh. Sama ada arahan itu khas ataupun am. Sama ada dengan bersuara atau buat satu pengumuman. Mana-mana staf yang beragama Islam wajib menunaikan solat 5 waktu selama berada di dalam jabatan ini. Baru terlepas daripada soalan bertanggungjawab di akhirat nanti. Dan setiap orang yang menjadi ketua di dalam sebuah negeri, kalau kita Terengganu menteri besar, akan ditanya, adakah kamu suruh rakyat Terengganu solat 5 waktu? Dia kata suruh belaka dah, selesai masalah. Kalau tidak suruh, balik awal. Sebab tu jangan suka kita jadi menteri gaji besar, ribu-ribu dan sebagainya.
Man wuliya faqad zubiha bighairi sikin. Orang yang dilantik menjadi menteri sebenarnya sedang disembelih dengan pisau yang tidak kelihatan. Nampak? Semua dia laksana belaka, dia arah belaka, selamat akhirat. Faham? Tapi kalau kita tertinggal daripada apa yang patut diberitahu, itu baru bab solat. Dia kena pastikan rakyat negeri Terengganu kalau dia Terengganu, dia pastikan rakyat negeri Pahang kalau dia MB Pahang, semua yang Islam, solat, puasa, menutup aurat, tidak berjudi dan sebagainya. Nah, kerana dia akan ditanya. Kenapa? Kerana Nabi kata kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Kamu menjadi pemimpin dan setiap pemimpin akan disoal dari rakyat di bawah jagaannya. Betul tak? Jelas. Nah, ada satu hadis, setiap pemimpin dibangunkan di padang mahsyar, tangannya diikat di lehernya. Belak tekuk dia ni. Nah, jika ada satu saja perkara yang tak lepas dengan rakyatnya, dia menipu atau zalim, dia terikat dan dihumbang ke dalam neraka. Nah, kita dengar gaji 40,000 berapa nak jadi. Nah, dah kan nak bini kita pun dah lepas soal. Nah, hati-hatilah bukan marah. Tapi bila kita semayang, kita bukan sengaja, kita tidur. Habis waktu, dok dosa. Contoh kita tidur malang, kita tidurlah. Malang kita tidurlah, takkan tak nak jaga malang. Nah, pukul 12 ngatuk mata tidur. Bangun dak bangun pukul 8. Allahu Rabbi pukul 8. Dah nak mayang subuh dak dah habis dah lah. Faham? Dosa dak? Dak mayang subuh kerana tidur. Dak. Atau dak ingat. Duk buat semalam dengan bini, dak ingat mayang Isa. Pas mayang garik ada orang mari di rumah. Dah sibuk layar-layar kau puluh baru tu tamu balik. Faham? Bertihak apa semua, cakap dengan bini sembang ha tidur ke sebelah. Rupa-rupa dak ingat semayang Isya. Esok Allahu Rabbi malam dak mayang Isya punya. Dak berdosa. Faham lagi? Kerana Nabi kata man nama an salatin wa fi riwayatin nasiya an salatin falyusalliha idza zakaraha, maka bila dia teringat barulah dia semayang. Pukul 11 baru teringat Allahu Rabbi semalam tak mayang Isya. Pukul 11 tu fal yusalliha, kerjakan solat tersebut. Dosa tak dosa. Yang dosa main bola. Apa? Nampak tak? Final punya pasal. Kerana katanya ahli jawatan kuasa penganjur kita kena sesat juga belum garik. Asal tak mayang hari ni tapi dah boleh masuk final, main hak semi final pukul 3 petang, boleh masuk final 5.30 start final. Habis dengan asal-asal dan rabang garik bagi piala. Tak? Jadi satu solat saja tinggal, solat asar. Neraka saka juga. Qada mana duduk wallahu a'lam, qada yang Allah kehendaki. Nampak? Tapi insya'a ghafarah. Kalau Allah nak, Allah ampunkan dia. Insya'a azabah. Tapi kalau Allah nak, Allah boleh azabkan dia sebab tinggal solat asar kerana meneruskan main bola. Tapi ingat bila azab Allah, dia tak ada macam atas dunia ni. Atas dunia sikit je. Pak kena piak. Aduh, gitu je. Akhirat tak main piak-piak itu. Buah dalam api. Tapi tak apalah ustaz, kita masuk neraka pun akhirnya kita dengar orang ngajar khabar, kita orang Islam tidak kekal ustaz, akan keluar juga. Tak lama. Ada 10,000 tahun kita duduk dalam api. Aduh, sedap gamak 10,000 tahun. Nak duduk dalam api 10,000 tahun. 10 saat dah. Balik lagi buka api dapur. Faham? Buka api dapur gas biar habis nyala. Bila merah dah tuku, tutup. Selak kain buang dalam duduk. Dengan tuku-tuku kat kecemasan. Faham lagi? Tahu tak? Dah 10 saat nak duduk 10,000 tahun dalam neraka. Tu baru api dunia. Nabi kata narukum hadza juz'an min sab'in, juz'un min sab'ina juz'an nar yaumil qiyamah au kama qala. Api yang membakar di dalam dunia ini hanya 1 juzuk daripada 70 juzuk api neraka akhirat. Kita kejut tidur, ada lagi waktu 5 minit lagi. Jember pergi ambil wuduk, masuk lama Allah, aku semayang fardu asar. Faham lagi? Nak garik dah. Tak berdosa kerana tertidur. Tapi semayang tu qada ke tunai? Gini.
Kalau kita sempat 1 rakaat, buat dalam waktu, baru masuk waktu yang solat lain, solat itu dipanggil tunai. Dan 1 rakaat dalam waktu asar, 3 rakaat lagi dalam waktu gharib dah, dia panggil tunai. Tapi kalau dang besar rakaat, tengah baca Fatihah rakaat pertama, orang bang gharib dah, maka solat itu dinamakan qada. Jangan berhenti. Ramai orang tengah sembahyang, orang bang berhenti. Ada orang yang berhenti, dia tidak belajar. Haram berhenti. Cuma kalau mudang 1 rakaat dalam sembahyang, baru masuk waktu lain, nama solat tu tunai. Kalau mudang 1 rakaat masuk waktu lain, namanya qada. Jangan berhenti. Kita berhenti. Tengah sembahyang, dari baju baru kejut. Nak baru kejut, kat nak garik baru kejut. Dak mayang so Allahu Akbar Maliki Yaumiddin. Rabang Allah Allah. Allah. Wah. Gitu lah. Apa jadi gitu? Tak kita dengar. Orang duk ngajar wah dia main pusat. Orang duk ngajar apa kering tekak ustaz dia duk main TikTok. Mana? Lepas tu duk ketuk apa sudah. Belajar. Bukan marah main. Hiburan ni untuk menghilangkan jemu. Mu ni hiburan menghilangkan fardu ain. Hak kita ni. Yang kedua, janazatu idza hadarat, bila sudah berlaku kematian, jelas mati, uruskan dengan segera. Dengar baik-baik. 4 perkara wajib kalau berlaku kematian, hak lain tidak wajib. 4 ni wajib. Mandi kapang semayang tanam. Ulang tayang, mandi kapang semayang tanam. 4 ni fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Wal wajibu ala kulli mukallafin fa idza fa'alahu al-ba'du saqata 'anil baqin. Ialah wajib atas semua mukallaf, tapi bila ada sebahagian sudah melakukannya, gugurlah tuntutan daripada yang baki lagi. Faham lagi? Mandi, kapang, semayang tanam. Ada dalam yang wajib itu, ada yang sunat-sunat. Batu kena belajar, oh ni wajib, oh ni sunat, oh ni wajib, oh ni. Jadi kalau kita tertinggal yang sunat, ada masalah. Takut tinggal wajib, kena ulang balik. Tanah. Dah ingat nak mandi. Sudah kerja dah lah. Sebab dia kata terima mayat daripada Kuala Lumpur, tengok kain putih dah. Padahal kain putih hospital. Mana ada yang kita tanang, dah mandi. Anak buat guan ni. Hak sunat benda, tarmid. Tarmid ni benda, tutup mata mayat. Bila nak tutup mata mayat? Bila mati dah. Jangan tengah sakit. Faham tak? Ayah tengah sakit, tutup dah mata. Kata natang ni tutup dah mata aku. Nampaknya nak ke saka dah. Berlebihannya kawan tu. Bangun cengok ayah. Faham, takut kematian. Mandi, selesai mandi fardu kifayah. Siapa wajib mandi? Anak-beranak dia. Tak pandai orang kampung tu. Tak pandai baru panggil orang luar. Faham lagi? Dah kalau kita panggil orang luar, kena bayar lebih 800 no mahal. Dah buat sendiri. Sedap gamuk panggil orang luar, wajib atas daimu. Lepas tu mu suruh orang lain mari buat, lepas tu nak free. Banyak songeng ni. Faham tak ke? Dia kata dah dulu semua free. Memang tukang mandi anak si mati, tukang semayang ayah si mati. Faham? Anak beranak, yang tukang pikul, yang tukang gali kubur. Ni mung tangan kilas belakang, nak suruh orang saja. Situ salah. Faham? Jadi bila kita tak ada kena-mengena orang mari suruh urus ayah kita, bayar upah dia. Faham lagi? Dia tak mau bayar, dia bukan asal bayar, asal percuma. Pasal dulu semua anak beranak buat. Lain ni anak si mati tak mayang. Dan anak tukang dia, tukang duduk bawah. Orang mari, sila naik. Mayat ada depan. Sila naik. Dah mu benda. Kunsa muskil ke apa? Faham tak? Dalam kitab fiqh, afdal sekali jadi imam solat jenazah anak si mati. Anak laki-laki lah, jangan puang pula. Betul tak? Ada anak nak jadi sembahyang jenazah kan? Ghairi magedu. Betul. Faham? Nak jadi imam, dia nak ikut pun. Siratal ladzi nak anta alaihi. Bukan hak gurau nak kijing lah. Nah, macam mana?
Ambil iktibar. Faham lagi? Banyak kita terlepas. Kapang, semayang, tanam. Tak ada kena-mengena dengan kita. Pergi semayang kalau berpeluang. Terlalu tengok, kodok mayak-mayak sila. Tapi kalau orang kunduri, jangan pergi. Tak leh kalau tak jepuk, haram. Faham? Tapi kalau semayang-mayak, tak apa. Jadi kalau kita berhenti kat orang tahlil, dengan berhenti dengan semayang-mayak, hak mana molek? Banyak boleh. Apa tak pergi? Banyak kat tahlil pergi. Berhenti kat tahlil, sip minyak. Berhenti kat makan kenduri, sip minyak. Mayang-mayak boleh apa? Nah. Nabi kata, man syahidal janazah hatta yusalla alaiha falahu qirat. Barang siapa pergi tengok jenazah sampai dia semayangkan jenazah itu, pahalanya sebesar 1 qirat. Wa man syahidaha, barang siapa yang ikut pula mayat, nampak, hatta tudfan, sehingga ditanam akan mayat itu, falahu qiratan, maka dia dapat 2 qirat. Seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, kam qirat? Banyak mana ni? 1 qirat ni banyak mana? Nabi kata, qiratun mislu Uhudin. 1 qirat sebesar gunung Uhud di Madinah. Jadi siapa semayang jenazah, walaupun dia tak kenal jenazah itu, dia dapat pahala sebesar gunung Uhud. 2 jenazah, 2 gunung Uhud. Dia ikut sampai tanang kubur, 2 gunung Uhud atas orang. Faham? Tengok. Itu orang skin cepat kaya, orang panggil. Niaga dengan Allah. Betul tak? Tijaratan lan tabur. Perniagaan yang tidak akan rugi dulu, kini, selamanya. Nah, kita nak malam mayak-mayak ni tak? Nah, kena molek pergi tengok pun tak. Sebab apa? Tak pergi mayak-mayak. Tak ingat bawa piah. Dah apa kena mengena dengan piah? Ke wajib pakai piah? Faham tak lagi? Nah, pakai topi sudu boleh, bukannya suju. Banyak jenazah. Boleh tak banyak jenazah pakai topi sudu? Ada tulis Bosco. Faham? Tak ada masalah. Bukan sujud, sakok sudu. Faham? Tinggi gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Habis. Betul tak? Rakaat pertama Fatihah, rakaat kedua selawat, rakaat ketiga doa kemayat. Dah ingat panjang. Allah maghfirlahu. Rakaat keempat, takbir keempat tu maksudnya rakaat dah. Tak ada dah. Senyap pun tak apa dah. Faham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. 1 gunung Uhud. Gunung Uhud sana. Gunung Uhud kalau dengan Bukit Mawi ni jauh. Faham lagi? Besar, tinggi 1000 kaki, lebar 7.5 km. 5 bukit besar lebar. 1 jenazah kita semayang. Faham? Lepas tu lalu-lalu kalau ada peluang, orang mayang-mayang, berhenti mayang sekejap. Faham lagi? Belakang kali tak apa dah. Falahu qiratun, dia dapat 1 qirat. Nah, kita dak lepas mayang jemaah je ronda, cari kat mana ada makan buluk. Tu ada kemah kau dia makan. Makan haram. Ni oleh akan serbang. Faham? Ridak lah tekok ni. Kai sugi dia watang lah cek. Nampak tak? Nah, dia kira boleh makan. Belajar duan ni. Dalam kitab-kitab hadis haram makan. Orang tak jepuk. Faham? Gi boleh tete. Nampak? Bahkan kalau kita bawa kawang kita tak boleh makan. Kalau tak ngaji sapu belaka. Kita nak pergi Kuala Lumpur daripada Memarang, Kenuri di Ngecang, tapi kita nak pergi 2 orang dengan kawan kita. Kan lagi Kenuri dulu balik ambil pula kawan. Pergi sekaligus. Siapa di tempat Kenuri, kita kena minta izin dengan tuan Kenuri. Kalau dia izin boleh makan, tak izin tak boleh makan. Faham tak? Nah. Assalamualaikum Tuan Haji. Saya ni maka dak ni nak khabar ni kawan ni dia dak Tuan Haji dak jepuk, dah nak pergi Kuala Lumpur bawa bersamalah, nak minta izin nak makan bersama. Tuan Haji kata Allah gitu. Ginilah tak boleh. Tak boleh. Tak boleh nak makan. Kan Haji Bakir. Nah, anda kata tak boleh masuklah kereta. Faham lagi? Tu hukum, pegang hukum. Faham lagi? Baru dia panggil Muslim, man aslama li ahkamillah. Muslim ni orang yang tunduk pada hukum syariat Allah. Jangan buat ikut si jadi buat si. Dah. Dan wagi tanam dia. Itu wajib.
Batu nesang tak wajib, baca talqin tak wajib. Faham lagi? Batu nesang harus. Baca talqin sunat. Dua mazhab tak sunat. So balah. Faham? Mazhab dia tak sunat baca talqin lepas mati. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Kalau hari kita ana pun gitu. Faham? Mazhab mana sunat baca talqin lepas pada tanang? Mazhab Hambali, mazhab Syafi'i. Faham? Faham lagi? Letak bunga ala-ala tak wajib, harus. Faham lagi? Siram harus. Kena faham mana ni harus, ni sunat, ni wajib. Batu nesang letak harus. Tengok ulama kata tak boleh buat dua, kena Faham? Tapi pandangan jumhur ulama boleh buh dua. Tapi janganlah kita berhias-hias pula batu nesang. Ada kita pergi tengok itu batu nesang biru putih. Ni gicak. Barangkali pulih mati. Faham lagi? Biru tengah putih belang. Kata buat apa pula gicak gini. Nak, terasa cat. Dia nak hias masa mak hidup. Rumah dia kita pergi beki, kita pergi gerobak. Ni rumah mak masih hidup kau. Pinggang, gerobak pinggang tak pakai bucu lah latar. 2-3 keping dah jatuh tak paling kecil sekati bawah. Faham lagi? Tangga pun kayak repang kali. Atap pun bocor, dah bagi beki. Tapi bila mak mati, wak pagar berlari ni kubur mak. Faham? Atak keting. Batu ni lah kawi beli. Faham lagi? Alah balik tu. Gi dok sekarang. Gi raya saja kubur mak, kubur ayah. Raya baru gi. Ada kat sakit. Bukan salah ziarah kubur hari raya, tapi ada orang hari raya saja nak gi kubur. Itu baru salah. Dan kan rumah dia belakang, kubur belakang rumah. Orang hak pergi raya saja tu apa? Hidup Kuala Lumpur, dia balik musim raya dia pergi hari raya. Kita hak duduk sekapung dengan kubur mak ni, tunggu raya baru nak pergi. Tahu tak? Tu pun salah duduk. Kubur JKK duduk. Faham lagi? Dah pergi tahun lepas sekali tu ni jadi lain dah nampak. Ni pakai duduk barang-barang. Nah, ni kena jaga baik. Dan akhir sekali, wal ayyimu idza wajadat kufu'a, dan perempuan yang tidak ada suami, tidak ada teman, hendaklah segerakan bernikah jika sudah mendapat pasangan. Maksudnya, perkahwinan itu eloknya disegerakan. Tak molek dilambat-lambatkan. Kerana jenis makhluk ni bernyawa, dia jenis dua. Pokok pun dia ada sepasang laki puang. Mana tuntutan perintah nikah tu umum. Faham? Lebih-lebih lagi orang muda. Nabi kata, ya ma'syarah syabab man istata minkumul ba'ah falyatazawwaj. Hei orang muda, pemuda-pemudi, remaja-remaji, mana-mana kamu yang mampu menjadi suami atau isteri, berkahwinlah. Sebab apa? Fa ini mukasirun bikumul umam yaumil qiyamah. Aku bangga menjadi nabi yang paling ramai umat pada hari kiamat. Tapi jangan sembarangan tengok muka handsome, no. Jangan. Kahwin dengan orang soleh. Orang soleh ni guna boleh jalan tahai, kan? Waktu laba. Faham lagi? Orang soleh ni pakai piyah ke ni. Piyah kan soleh, situ boleh beli 15 riyal. Faham lagi? Orang soleh ni orang janggut panjang, kan? Kalau orang soleh janggut panjang, aku orang soleh. Faham lagi? Soleh bahasa Arab, bahasa Melayu orang baik, mayang tak tinggal, tu orang tak faham ke dia tak nipu. Faham tak lagi? Tu orang baik. Tak kecek tu benda orang, tak kerenak ke orang. Orang walaupun pakai seluar jeans, walaupun pakai baju kemeja saja. Faham tak lagi? Itu orang baik. Buat laki. Idza ja'akum man tardawna dinah fazawwiju. Bila datang kepadamu nak tengok anak perempuan kamu, dan dia laki-laki yang baik di sisi agama, nikahkan dengan anak perempuanmu segera. Nanti dapat pada perempuan lain, rugi aja. Faham? Tapi lenim tak masalah, jadi mahal kau puang. Tak? Kita pergi ngajar di mana itu? Ulu kat Jenaga. 15,000. 15,000. Tanya orang situ lah, sini kata berapa? Atau orang puang hok tak pas SPM. Dia kata 15. Ustaz. Allah. 15,000. Cakap payah. Nah, 15,000. Nampak tak? Dah kalau magang lah tahulah. Sini apa sini? Hulu. SPM. Diploma. Kalau murah nak kat leka. Dah lagi tu.
Dah gurang dah dak gurang ngatuk mata. Dah. Gitu. Tak kira lah apa pun. Faham tak? Jadi perempuan itu bikin kita kahwin ni kerana akhlak. Betul tak? Kalau kerana comel tak salah pun. Kita kahwin kerana dia kaya tak salah pun. Kita kahwin kerana dia kerana keturunan tak salah. Nabi tak kata salah. Nabi kata yang terbaik lidini, kerana akhlaknya. Faham tak lagi? Taribat yadak, puas hati kamu. Nah, dah saya ada kenal dah kapal mak dia letak 30. Dah warna gitu. Dah munak dak? Nak dah ada bitih dak? Tak ada asal. Faham lagi? Nah, dia nak beli kata apa benda Mercedes. Bawa bitih 60,000. 70. Dia kata berapa Mercedes? 280,000. Dah murah juga. Ada 60 dah mula Honda dah. Faham lagi? Kelas pakai Honda nak naik Mercedes. Nah, jadi dah kalau mak dia letak 30 pun nangguk dah ada dah tak ada. Tak ada tak sah Faham? Cari hak buang ada biti berapa? Biti 10 ada. 10 Banyak 10 tu masuk ke sutung. 10 saja buat. Faham lagi? Nah. Jadi 3 perkara tadi. Kalau semayang ada kalanya sunat. Maknanya tak sampai kita lambatkan semayang sampai habis waktu. Sunat kita pederah. Dan sunat kita segerakan dengan jenazah. Ada satu hadis Nabi kata, asri'u bil janazah. Segera-segerakan mengurus jenazah. Mana segerakan mandi, segerakan kapan, segerakan salat, segerakan bawa sampai ke kubur. Dan orang perempuan itu sebaiknya jangan dibiarkan bersorangan. Biarlah ada pasangan. Nah, pokok rambut tang lagi kan? Ada gu. Nah, lepas tu dia ada jabatan felkra. Felkra tu jabat nikah tu, jabat qadi. Nikah ni, nikah pokok. Betul tak? Jabat nikah kita, jabat agama. Jabat nikah pokok, felkra. Faham lagi? Mardi. Nah, itu semua tu, di Mardi tu ada juru nikah. Lulusan daripada UPM. Dia kugah dia menikah, mengawinkan benih pokok. Betul tak? Juru nikah lah tu. Nikah. Nah, rambutan anak sekolah, kahwin dengan jaga sekolah. Faham lagi? Tobik berkembur ai. Contohnya tak. Dia yang D24, D26 kahwin. Nah, tobik D28. Nikah. Mana tu apa benda ni? Pokok lagi kan berpasangan, apatah lagi manusia. Nah, dan tidak mesti dengan tujuan seks ataupun anak, tetapi hidup berdua itu lebih baik. Wallahu alam. Sebelum kita jawab 100 soalan malam ini, saya diwakili oleh pihak Masjid Haji Ahmad Ibrahim Hulu Rendang melancarkan kutipan derma bagi mereka yang melihat, menonton melalui live di Facebook. Lihat di bawah skrin ada akaun Masjid Bank Rakyat 1011432 Jawatan Kuasa Masjid Haji Ahmad Ibrahim. Bagi yang sudi nak membelanjakan untuk bayar bil api, 2208 757 67909 braket Masjid Haji Ahmad Ibrahim. Malam ini kutipan untuk bina dinding tambahan solat perempuan, anggaran lebih kurang RM30,000. Jadi petugas sila bangun atau jalan kantong daripada kanan ke kiri atau kiri ke kanan, dan para hadirin boleh memberikan sumbangan. Bukan maksudnya nak 30,000 malam ni, nak maklumkan bahasanya nak buat dinding baru bagian muslimat, belanja lebih kurang 30,000. Tu macam biasalah kita ada sumbangan hadiah daripada butik Primavera, 3 helai jubah tak eksklusif. Akhir sekali nanti untuk 3 orang yang boleh menjawab soalan. Wak gerak tong, mana tong? Tong boleh wak gerak. Jangan gerak saja, gerak ubuhlah. Gerak saja gitu, jeng. Baik.
Gerak-gerak kantong, derma, sambil-sambil kita beri sumbangan. Bila kita beri sumbangan pada malam ini, ingat, jangan kita yakin malam esok boleh bagi lagi. Kerana innaka la tadri masmuka ghada, kita tak pasti esok tu kita masih hidup atau tak. Nah, kalau kita mati dalam tidur malam ni, ini sedekah yang terakhir dalam hidup kita. Nah, pahlawan orang. Alhamdulillah. Ada lagi? Jadi ya, nama dia. Baik. Kita bacakan Al-Fatihah sekali untuk kita hadiahkan kepada almarhum Tuan Guru Syekh Ali yang meninggal dunia baru-baru ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'al sababa ma qara'na min suratil Fatihah ila ruhin marhum Syekh Nasir rahimallahu taala. Baik, sambil-sambil kita memberi sumbangan, kita tengok soalan orang Guru Rendang. Bagaimana nak tegur pemimpin masyarakat pandai berjanji tapi tak pandai tunaikan janji? Cari balas dah orang-orang. Tak apa dah, secara umum kita jangan tanya soalan kerana nak jatuhkan orang dan sebagainya. Kita niat sebagai tazkirah. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, kerana peringatan ini dia akan memberi bekas dalam hati-hati orang mukmin. Jadi antara 3 tanda orang itu mengikut perangai orang munafik ialah iza wa'ada akhlafa. Dia bila berjanji dia menyalahi janji. Nah, sebab itulah jangan kita seronok sangat bila berjanji. Dan jangan berjanji itu banyak benda. Orang berjanji itu satu dan satu saja. Kadang-kadang banyak benda. Semuanya dikira. Kita berjanji 10 perkara, kita tunai 5, juga dikira tidak menunaikan janji. Ini kena hati-hati. Dan sentiasa beri teguran. Teguran itu sebenarnya teguran membina, bukan teguran nak menjatuhkan. Tapi teguran itu ada lembut, ada keras. Ada Nabi Harun, ada Nabi Musa alaihi wassalam. Nabi Harun lembut, Nabi Musa keras. Ada kali Nabi tegur dengan lembut, ada kali Nabi tegur dengan keras. Kebanyakan Nabi tegur dengan lembut. Tapi jangan kata Nabi ni lembut, tak ada keras. Orang tu tak mengaji hadis. Faham lagi? Ada beberapa hadis Nabi tegur dengan keras, dengan jerakah sampai merah mata-mata. Tengoklah hak mana yang sesuai dengan orang yang ditegur maudhu' tu. Kita tegur dengan cara itu. Hampir setiap hari saya sembahyang subuh antara jam 7 hingga 8 pagi. Apakah hukumnya? Dan macam mana nak niat? Hari-hari dia sembahyang pukul 7 sampai pukul 8. Bermaknanya sudah habis waktu. Lepas apa jadi pukul 7 sampai pukul 8 ni? Orang lain jarang-jarang sekali itu biasalah. Dah kalau hari-hari sebab tak bangun. Kenapa tidak bangun? Kerana berjaga. Tak boleh lah. Jadi bila tak bangun sebab berjaga itu haram. Dan kalaulah boleh dia tidak tidur baru boleh sembahyang subuh, wajib tidak tidur. Kerana dia sudah sampai tahap meninggalkan solat pada setiap hari. Jadi kita kena tengok apakah sebab kita bangun lewat. Jangan tidur siang biar malam itu mudah tidur. Dan kalau tidur tak ada orang nak gerak, guna jam. Itu panggil ikhtiar. Jam jangan beli kecek pasal malam, pak segi. Kalau tu dak dengar tu, mana bangun hak gitu. Ni hak ulat ada tukur datang rutin. Faham tak? Ring. Itu baru dengar. Dan jangan letak dekat sekira-kira sapa. Biar tak sapa. Sapa letak sambung. Faham lagi? Sambung pukul 8. Jadi hari-hari ni dia duduk kotak tok lah kubur. Nak niat ke mana? Niat macam biasa, tak niat qada pun sah. Kita bangun pukul 8 pagi, Allah Rabbi pukul 8 dah, ambil wuduk, Allah, aku semayang fardu subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sah dah. Soalan seterusnya.
Bolehkah kita mengadakan kenduri kesyukuran dengan daging korban tanpa membahagi daging mana yang lebih afdal? Dengar baik-baik. Apabila kita masuk korban, sama ada seekor atau sebahagian, contohnya seekor, contoh, maka ada dua cara pembahagian. Satu cara yang afdal, satu cara yang harus. Cara yang harus ialah kita tompokkan kepada 3 bahagian. Faham lagi? Buat 3 tompok. Tompok yang pertama, sedekah kepada orang miskin. Tompok yang kedua, beri kepada yang bukan miskin, jiran-jiran, kawan-kawan pejabat, anak beranak. Tompok yang ketiga, untuk tuan korban. Ini cara ini harus. Ingat tak? Maka kalau kita nak buat yang lebih baik, cara yang afdal. Cara yang afdal macam mana? Cara Nabi SAW. Nabi daripada semua daging korban, Nabi cekak setapak tangan saja. Untuk dia dan anak isterinya di rumah. Contoh dapat 1,5 kilo cekak gitu. Itulah yang afdal. Selebihnya 60 kilo sedekah. Itu yang afdal. Kerana tujuan korban yang paling besar, sedekah kepada orang yang tak mampu makan daging dalam setahun. Kita mampu makan daging, dia tak mampu makan, tak ada pitih nak beli, maka kita beri rasa setahun sekali, namanya ibadah korban. Jadi kalau kita nak buat kenduri kesyukuran boleh, tapi bahagian kita, bukan semua bahagian. Jika tidak ada bahagian diberikan pada fakir miskin, korban itu tidak sah. Balik awal, orang putih panggil go back yearly. Ni banyak berlaku dalam masyarakat. Seekor lembu habis, buat kenduri kesyukuran. Wajib beri daging mentah kepada orang fakir miskin. Tak beri, tidak sah korban. Ingat lagi? Soalan seterusnya. Apakah amalan yang patut dibuat untuk saya sedekahkan pahala pada kedua ibu bapa saya yang telah meninggal dunia? Adakah amalan korban diniatkan kepada mereka dibolehkan? Kalau ibu bapa yang telah mati atau orang yang telah meninggal dunia, pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, tidak sah kita korban bahagian mereka. Kerana mereka sudah meninggal dunia, melainkan mereka ada berwasiat sebelum mati untuk masuk korban. Kalau tidak ada wasiat, tak sah kita korban bahagian mereka. Tapi caranya ialah kita korban bahagian kita, dan kita sedekahkan pahala korban itu kepada dia, hukumnya harus. Faham? Dan bukan korban saja, sedekah. Macam sedekah masjid tadi pun boleh. Tadi kita bubuh piti dalam tabung, dalam hati kita, ya Allah, inilah sedekah daripada arwah ibuku. Seorang perempuan jumpa Nabi, ya Rasulullah, inna ummi qad matat, atasaddaqtu anha. Rawahu Tabarani wal Baihaqi wa Ibnu Hibban. Faham? Wahai Rasulullah, sungguhnya ibuku telah meninggal dunia. Adakah boleh aku bersedekah daripadanya? Bukanlah anha, seolah-olah ibuku yang bersedekah. Nabi kata na'am. Jadi sedekah itu umum, boleh. Nah, kita pergi nak beli ikan pasar barang, kita tengok ada orang macam ke susah orang ni beli ikan selayang. Faham? Kalau mocik tu saya bayar. Dalam hati sedekah dari ibuku. Faham lagi? Pergi makan kedai roti canai Pak Mang. Faham lagi? Meja ni waktu bandorang tu peluh jeruk bandorang lori sapah tu saya bayar. Tu nak? Dalam hati ni sedekah arwah abangku. Itu cara dia. Kita nak sedekah, nak bayar meja orang. Pak bagi kita tak bayar. Makan mama asal mari buat kira buat main telefon. Bayar dah. Buat keju. Tengok pada kelek kita serung. Mana nak buat guan. Lagi tapi bukan orang kejing. Soalan seterusnya. Saya tiba di masjid ketika Bilal baru saja tamat azan Zuhur. Mana lebih afdal? Saya salat sunat tahiyat masjid ke atau salat sunat qabliyah Zuhur? Tahiyat dulu, lepas tu qabliyah. Dah puan ni, dah munah afdal. Kalau mu tanya mana patut saya buat, boleh jawab. Jawabnya kalau mu nak buat saja, maka buatlah qabliyah Zuhur.
Kerana bila membuat qabliyatul zuhur sebelum duduk, maka masuk juga dalamnya tahiyatul masjid. Kerana makna tahiyat orang, kita hormat orang, Assalamualaikum. Tapi hormat masjid, 2 rakaat solat sebelum duduk. Tapi kalau mu tanya ni bukan mu tanya nak buat mu tanya afdal. Mana banyak pahala. Mu nak banyak pahala, buat 2. Tahu tak? Tahiyat masjid dulu, bangun qabliyah pula. Nah, soalan seterusnya. Mak saya umur 85 ketika dia sedang sakit. Salah seorang anaknya telah berjaya keluarkan semua simpanannya dalam bank dan mendakwa sebidang tanah mak telah diberi tanpa wasiat cara bertulis, tanpa pengetahuan semua adik-beradik lain. Kes ini diketahui oleh adik-beradik lain setelah mak meninggal dunia. Baik. Adik-beradik, salah seorang adik-beradik beritahu bahawasanya tanah itu mak dia beri ke dia dah masa hidup. Faham tak lagi? Contoh. Tapi hak adik-beradik lain tak tahu. Maka nak selesai ke mana? Cara selesainya ialah dia kena datangkan surat-surat, saksi-saksi bahawasanya tanah itu telah diberikan kepadanya. Bila? Jika waris yang lain tidak mempercayainya. Adapun jika waris sudah yakin, tak perlu lagi diberi sebarang bukti. Jadi tak ada bukti, cakap saja-saja, maka kena faraid. Faham lagi? Kalau cakap saja semua orang boleh cakap. Banyak berlaku. Belum orang masa nak raya, 3 hari nak raya mak katlung. Rata pinjam kau rata sorak nak buat raya. Mak kata ambil lah. Ambil hak besar kali hak 17,000 tu. Raya nang atau mula. Raya kedua tu ada orang tu lepong ngecung bola bawah mak. Kejut mati mak. Faham lagi? Bila mati kau tanya dah rata tu mana kat long rata mak. Ni mak wei aku dah 2 hari nak raya wei aku. Ada bukti tak ada? Tak ada kena pulang balik. Faham tak? Tak ada pulang balik. Ada bukti, ada surat, ada record MP3, MP4 tak apa. CCTV. Faham lagi? Tak ada korena tak boleh. Tidak habis semua orang tak apa. Tapi kalau yakin segala waris, betul Kak Long dia tak pelawak dia, betul tu. Hak dia. Tu tak apa, tak ada masalah. Soalan seterusnya. Adakah orang yang baru meninggal dunia boleh melihat semua aktiviti harian kita? Jawabnya, ya, jika Allah izin. Ginilah kita cerita dalam hadis-hadis sahih. Bila dicabut roh oleh malakul maut, diberikan kepada malaikat yang akan mengiringnya ke langit. Dia bukan girau tengok nak dara macam tidak. Ni kita sebut berita ni, cerita ni alam gaib. Alam gaib ni dia tak boleh suka-suka tambah. Dia kena nas, Quran hadis. Batu ulama pun tak beri suka-suka hati dia. Dalam hadis kata diambil oleh malakul maut, diberi roh itu kepada malaikat yang datang dari langit. Dibawa bergerak. Setiap lapis langit, kalau roh orang beriman, akan menegur, roh siapakah ini? Wangi baunya. Kerana dia diberi pakai wangian daripada syurga. Dan naik tunjuk neraka, tunjuk syurga. Kemudian diturunkan balik ke dunia. Duduk sejauh mata memandang dari lubang kuburnya. Ni hadis-hadis ni, hadis. Apabila sudah diletakkan mayat di dalam kubur dan hendak datang 2 malaikat, baru kembali roh kepada jasad. Faham lagi? Selepas daripada itu, maka dia pun ditidurkan. Dan itu bukan, adakah sepanjang masa tidur? Wallahu a'lam. Hadis berkata begitu. Boleh jadi tidur itu kerana berehat dan seumpamanya. Dan hadis-hadis yang lain, bila kita datang ke kubur, kita beri salam. Kalau dia kenal kita masih hidup, dia kenal. Nabi kata, ma min muslimin marra bi qabri akhihi kana ya'rifuhu fid dunya fa sallama alaihi fa arafahu wa radda alaihi salam atau kama qala. Tidak ada seorang Islam yang lalu pada kubur saudaranya yang dia kenal ahli kubur itu ketika hidup, dan mayat itu juga kenal dia, dan dia memberi salam, maka mayat itu arafah, kenal orang yang datang. Mayat itu kenal orang yang datang.
Nabi tak kata mayat itu balik, kita tengok bini nikah dak lagi. Nampak? Semua itu Allah Maha mengetahui. Kalau Allah nak buat jadi mudah bagi Allah. Kita royak sekadar nas. Okey? Dan warada alaihi salam, mayat itu jawab salam itu. Cuma kita tak dengar. Pengumuman. Kereta TBX 9908 tak tutup lampu. Kereta warna putih. Volkswagen. Volkswagen tu. Volkswagen. Kereta 9908 TBX tak tutup lampu. Jadi pergi tutup sekejap. Jangan balik, rugi. Pergi tutup. Sebab kalau tak tutup nyanyi Tok Imam kena tolak lagi. Takut habis bateri lah. Bateri baru tak apa, tahan 2 jam dah. Kalau lampu depan. Jangan balik, masuk balik dah. Lepas tutup lampu, masuk semula. Rugi. Sebab kita baru dimaklumkan oleh pihak masjid. Lepas majlis malam ini ada jamuan besar-besaran di rumah masing-masing. Jadi sekadar itulah. Jadi kalau Allah nak memberitahu berlakunya anaknya dan sebagainya itu mudah bagi Allah. Cuma kita tidak sampaikan kerana tidak datang nas yang sahih menerangkan perkara tersebut. Soalan seterusnya. Masalah suami isteri paksa suami lepaskan tanpa runding bicara. Dan ada campur tangan ayah isteri. Adakah kena proses yang patutnya di mahkamah syariah? Adakah dia minta cerai dengan suami? Apakah orang campur tangan di ayat tersebut? Orang luar tak boleh campur tangan melainkan kaum keluarga. Bila? Untuk memberi kebaikan. Islah. Bukan nak rosokkan. Islah ni memberi kebaikan. Tujuan campur tangan supaya jadi benda yang lebih baik. Dalam kaedah ad-dararu yuzalu. Menghilangkan kemudaratan. Jadi campur tangan bukan tak boleh. Boleh. Daripada ibu bapa, pak saudara, anak saudara dan sebagainya. Boleh adik-beradik. Tapi untuk islah. Untuk membaikkan. Kemudian adakah isteri itu dikira minta cerai? Ya, minta cerai itu. Minta dilepaskan, minta cerai. Kalau tidak ada kejahatan suami, maka isteri itu tidak akan dapat masuk syurga. Nabi kata, ayyuma mara'atin sa'adat talaqa min zawjiha min ghairi ba'sin. Mana-mana isteri yang minta cerai daripada suaminya dengan tidak ada huduh, tidak ada jahat. Wal jannatu haramun 'alaiha, maka jannah syurga itu haram atasnya. Enaknya negeri-negeri tanah Melayu ada lebih detail lah tentang hukum-hukum minta cerai. Antaranya 5 perkara yang boleh minta cerai tidak berdosa. Yang pertama, suami tidak memberi nafkah. Yang kedua, suami melarang melakukan kewajipan, larang semayang, larang tutup aurat dan sebagainya. Yang ketiga, suami menyuruh yang haram. Suruh minum arak, suruh minum ketung dan sebagainya. Faham tak? Suruh buka tudung dan sebagainya. Tak? Yang keempat, suami mendera. Mendera maksudnya melukakan, mematahkan, melebamkan dan sebagainya. Yang kelima, suami itu ditahan, di penjara. Ada negeri yang buat lebih kurang 3 tahun, ada negeri yang buat 4 tahun. Tak? Habis itu mengikut mahkamah syariah setempat. Jadi suka-suka hati minta cerai, takut-takut tak masuk syurga. Dah tak masuk syurga, kira balik semula lagu rendang ke mana? Go belah nu, go to hell. Duk lampi dah nu. Faham? Soalan seterusnya. Dalam Islam ada tak bab bertapa? Apa maksud bertapa? Kau boleh jawab? Tak ada. Bertapa tu kalau memaksudkan dengan khulwah, duduk menyendiri, hukumnya boleh dipanggil uzlah. Faham? Nak pada zaman fitnah ini, dia uzlah kerana dia tak campur dengan orang. Kerana apa? Kerana benci ke orang? Bukan. Dia takut dia itu jadi merosakkan orang lain. Itu panggil uzlah. Faham lagi? Jadi kalau dulu bertapa, kalau bertapa termasuk uzlah, adalah. Dia duduk jauh pada orang seorang, dia nyaku, dia tanam diri, duduk bukit ni, tak pergi kat orang, tak pergi bandar. Faham? Itu memang boleh. Semayang dengan sebagainya, dengan berzikir, dengan duduk. Tapi kalau mana tapa duduk dalam bukit, mayang dok apa dok tu balik awak tu. Tu dok pakai awak. Bolehkah orang laki-laki mandikan jenazah isterinya? Hukum harus, kalau kata harus boleh. Tapi kalau afdal, laki-laki mandikan laki-laki, perempuan mandikan perempuan. Faham lagi? Boleh anak laki-laki mandikan kakaknya, mandikan ibunya kerana mahram. Tapi bukan dengan sukatan afdaliyah. Hukum harus saja. Jadi asal afdalnya
Lebih baik yang tidak mahram tapi satu jantina. Walaupun orang lain tidak kena-mengena dengan mak kita, tapi dia perempuan. Lebih baik daripada anak laki-laki. Tapi anak laki-laki hukumnya haram. Begitu juga dengan suami. Semasa bahagi harta si mati, semua adik-beradik setuju bahagi sama rata. Boleh atau tidak cara bahagian itu ditukar kepada secara faraid. Kerana si mati ada meninggalkan pusaka, pendapatan bulanan, tahunan, seperti hasil buah-buahan, belum dibagi lagi. Semua adik-beradik layak mendapatnya. Begini. Yang asal Tuhan bahagikan dinamakan faraidul Quran. Faraid dalam Quran. Orang ni 1/8, orang ni ada 1/6, ada orang dapat 1/4, ada 1/2, ada 2/3. Faham? Jadi kalau semua bersetuju untuk bahagikan sama banyak, hukumnya harus. Dan yang afdal kembali kepada faraid. Tapi ingat, kita kena bahagikan dulu penjelasannya dalam faraid. Baik, kita sekarang semua bersetuju untuk bagi sama banyak. Okey? Tapi kena faham, awak kalau dalam faraid, banyak ni bahagian awak. Faham? Kena beritahu dulu awak faraid. Begitulah sama ada tanah kebun yang berpanjangan dan sebagainya. Kalau awak nak setuju belaka, maknanya setuju belaka ni semua waris bersetuju. Contoh kata ada 10 orang waris, 10 ni setuju. Baik, kalau seorang tidak setuju sama rata. Faham lagi? Maka 9 lagi sama rata, yang seorang itu dapat mengikut faraid. Faham lagi? Dan tak boleh orang kata yang seorang itu tamak, tak boleh. Kerana tamak itu hak orang nak ke dia. Adapun ni hak dia nak ke dia. Orang lagi tamak. Faham lagi? Soalan seterusnya. Dekat TikTok ada filter misai macam yang aib bagi perempuan. Apakah hukum muslimat buat filter lagu tu? Ini zaman dia. Jadi perempuan dia buat ada misai dan sebagainya. Dia kalau masuk dalam bab aurat, maka semua haram nampak aurat. Tapi kalau masuk dalam bab bergurau, maka dalam Islam ini dia tak larang bergurau. Tapi innallaha la yuhibbul muhtadin. Allah Taala tak suka berlebih-lebihan. Jadi biarlah khairul umuri asatuha. Dalam bab prank dan sebagainya, sedang-sedang. Bergurau sedang-sedang, hiburan sedang-sedang, jangan berlebih-lebihan. Jangan masuk berlebih-lebihan, disebarkan sampai aib dia. Nampak tak? Soalan seterusnya. Ada orang baru masuk Islam dari kafir, lepas itu syahadat. Apakah hukum dia mandi syahadat lepas taubat? Jawabnya, tidak wajib mandi sunat mandi. Melainkan dia berhadas, maka wajib mandi. Kalau dia tidak ada, belum berhadas, maka tidak wajib mandi. Sunat mandi ketika masuk Islam. Tapi kalau dia kering daripada haid ataupun janabah, maka wajib mandi. Bukan kerana masuk Islam, kerana janabah. Soalan seterusnya. Pasukan awal pergi makan minum 9.30 baru start kerja. Gua negara Ustaz. Dia masuk pukul 8. Dia pun dia pasukan pukul 8. Dia tak kerja lagi. Dia pergi makan 9.30 baru masuk. Hukumnya harus. Jika pejabat tu memang tetap masuk pukul 8, makan dulu 9.30 baru masuk. Boleh. Dah, memang pukul 8 kena start kerja. Hukumnya harus juga. Jika pejabat itu, dia yang punya. Faham tu? Fiqh dia panggil. Al-fiqh makna al-fahmu. Faham? Faham lagi? Taklah orang punya lah. Dah kalau orang suka tak buat lagu tu? Tak tak boleh. Kerana kita dibayar gaji. Awak pasukan kena kerja dulu. Bilakah waktu minum? Contoh pukul 10.30. 10.30 baru boleh. Melainkan dengan redha majikan. Kita suka tak kita buat ada jabatan, ada company dan orang staff kita buat kerja lagu ni? Masuk pasukan tapi dah buat kerja. Pergi makan ramai-ramai. Tak, tinggal waktu kerja. Kita suka tak? Tak ada. Maka jangan buat kau orang. La yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Apa yang kamu suka kepadamu, mu kena suka pada orang lain. Mu tak suka padamu, jangan buat pada orang lain. Soalan seterusnya. Lepas solat Zuhur pukul 4 baru sedar ada sisik ikan di tangan. Adakah perlu solat semula? Ada setengah dapat kata tak apa sebab tidak sengaja. Baik. Dia kata lepas sembahyang Zuhur baru sedar ada sisik ikan di tangan. Kena wuduk semula atau tidak? Pertama kena faham, sisik ikan itu di tangan bahagian mana. Kalau di anggota wuduk cerita lain, bukan anggota wuduk cerita lain. Contoh ada di lengan, tangan kau.
Kat mana? Dok sinilah pasal biasa. Dak sini orang pegang ikan, jangan pegang ikan lengang. Faham? Orang sini sisik ikan, okey? Yang kedua kena tahu sisik ikan tu besar mana. Kalau halus, tengok kalimbah tak nampak. Tak, kena buat belalak mata kat uting gitu baru nampak ada halus. Bila halus gitu dimaaf. Al-qali kal adami. Kaedah fiqh kita bila halus sangat seperti tak ada. Dak nampak sekeping gitu. Kalau begitu tengok masa mana kena. Kena sebelum wuduk atau lepas wuduk. Lepas wuduk tak ada masalah. Sebelum wuduk, sebelum wuduk bermakna dia menjadi mani' min wusul ma' ilal adwi. Dia menghalang air sampai kepada anggota. Maka sah tak? Syarat sah. Farsilu wujuhakum wa aydiyakum. Semua bahagian tanganmu wajib basuh. Kalau ada satu benda mani' yang menghalang tak sah, maka sudah tidak sah wuduk. Dah. Maka kalau begitu semayang tadi tidak berwuduk, sah tak? Tak ah. Wuduk dah tapi air dah rata, tak sah juga, dikira tidak wuduk. Maka semayang tadi tidak dikira berwuduk, tapi tidak berdosa, bukan disengajakan. Ada orang kata tak apa, tak payah ulang semula kerana tidak sengaja. Tak betul. Tak sengaja pun kena ulang semula, semayang tidak sah. Faham lagi? Dia wajib kena berwuduk semula dan semayang semula. Tak boleh kata tidak sengaja. Jadi kalau kita ketuk tak apa lah. Ketuk dah tadi tau. Bukan sengaja bos, terketuk. Faham lagi? Walaupun tidak sengaja tetap tidak sah wuduk. Apakah hukum nelayan yang buang unjang tapi ikan itu ditangkap oleh orang lain? Tengok cara tangkap. Pada adatnya kalau tangkap gitu memang mudaratkan orang lain, tangkap ikan orang lain, pada atas titik lelah orang lain, hukumnya haram. Batu kalau ngai boleh. Dia berapa pasang unjang, ikan dia ngai je. Kali bila lekong pukat tak boleh. Kerana urufnya, kebiasaannya, maka kalau dengan lekong pukat itulah menyebabkan ruginya orang yang letak unjang. Untuk menarik ikan-ikan bermain itu dia yang buat kerja. Tak boleh. Faham? Sebab hitam putihnya tak ada dalam bab ni di segi syariat. Faham? Di segi nas qat'i tak ada. Suruh tak ada, larang tak ada. Bila tak ada suruh, tak ada larang, yarji'u ilal urfi, kembali kepada uruf, balik pada adat. Dah adat boleh pakai hukum adat. Al-adatu muhakkamah. Hukum adat juga dijadikan hukum. Faham tak lagi? Jadi kalau biasa, kalau letak unjang, ada ikan lagi ngai, luar dah ikan. Tak luar lah. Tapi kalau lekong buka, habisnya. Maka lekong buka itu haram. Sebab apa? Sebab kalau unjang itu kalau lekong buka, dia suka tak? Tak agama. Tapi bila orang larang, dia gitok botol pula. Bodoh kan. Pergi cari botol banyak-banyak, bubuh. Ikan keting-ketung, ketang-keting lagi habis ikan. Ikan tak berakhir punya TikTok gitu. Apa dia? Dia suka tak mengai situ? Dia suka tak? Tak boleh, kena minta izin lah. Apa main orang kita nak muka ni unjang orang. Muka aku belah orang kapuk kepala. Dia jawab dah tu. Faham lagi? Tapi kalau orang ngai, tak salah marah. Ni seperang hidup patang. Takut ada orang ngai di unjang. Kawan tu ngai berapa benda ikan ekor boleh. Bang, ikan kitang. Remong 4 ekor. Mari metung ni. Unjang tok macam ni. Tengok kat mana. Itu ya. Jadi kaat rezeki. Tahu tak? Lautan luas tu bukan semua. Kita tengok-tengok keadaan. Soalan seterusnya. Bagaimana nak belanjakan duit yang dermakan kepada masjid? Duit kalau derma untuk masjid, tak boleh guna untuk lain pada masjid. Untuk perkara yang kebajikannya balik pada masjid. Lepas tu kita kabur semua. Faham? Kalau nak buat kotak-kotak derma, sumbangan, pengumuman, katakan sumbangan-sumbangan tuan-tuan perempuan ialah untuk masalah, untuk kebajikan masjid dan maslahat
orang ramai. Gitu cara dia. Jadi bila ada kebakaran seorang belakang masjid, kita boleh ambil 10,000 beri kepada mangsa kebakaran. Dia dah boleh. Dia hak masjid. Kena main kipas masjid, api masjid, apa benda yang balik pada masjid je. Tapi kita tak ngaji. Memang tak ngaji. Memang betul pelik. Kita tak berani nak kata boleh. Kerana kita mengaji tu tak boleh. Habis kitab-kitab dia koyak gitu. Kalau kau untuk masjid, tak boleh guna untuk benda lain. Faham lagi? Jadi lain kali betul mula buat perjumpaan, mesyuarat dan kuliah dan sebagainya. Mula sekarang kita jadikan sumbangan-sumbangan ini untuk kebajikan masjid dan maslahat masyarakat setempat. Faham? Jadi ada kebetulan seorang sangat perlu pembedahan 3,000 nak buat appendix aduk pitih, kita boleh ambil akaun masjid 3,000 beri ke dia. Faham? Hari tu tak boleh. Itu cara dia. Soalan seterusnya. Sebab banyak orang tak faham. Dia kata, ada orang ambil kapek masjid, buat balik nikah rumah. Boleh tak? Jangan pakai anggau. Haram. Melainkan diwakafkan untuk masjid dan disewakan. Boleh. Itu pandangan ulama. Dalam Fatwa Nawawi ada, dalam Hasyiah Umairah ada. Faham? Tak boleh. Tak ada pula kapek masjid nikah. Dah ni kita nak nikah, kan awak ambil teru. Awak nikah kejap je. Nak kena jenis keras tu. Faham lagi? Kejap tak kejap dulu dia apa? Tak boleh. Haram. Dah lepas tu, main nikah duduk sini atas kapek kau. Nikah dalam masjid. Dah nak buat rumah beli kapek barang. Faham lagi? Tak boleh buat gitu kan. Tapi lah ni ikut suka barang masjid. Tok Imam basuh rezek sejik. Dah tak boleh berani nak basuh. Faham lagi? Tok Bilal basuh skuter. Air masjid. Tok Sia buat balik sudu garpu buah rumah. 4 kali raya tak tahu lagi. Kan haram barang masjid. Soalan seterusnya. Setengah orang tarekat berkata semayang orang awam dan semayang kulit. 2 orang saja. Minta pencerahan. Minta pencerahan pada yang berkata. Apa aku pula kena jawab? Dia yang tukang kata, kita lelah tukang jawab. Apa maksud awak semayang orang awam, semayang luaran? Baru jelas. Maksud luaran itu ialah maksudnya orang biasa. Kalau dia tidak hadir hati bersama Allah, maka seolah-olah dia semayang itu sekadar rokok sujud sahaja. Itu betul. Kita panggil luaran. Adapun kalau kita selalu hadir hati ingat Allah, selalu berzikir sebut Allah, maka semayang kita dengan dalaman. Maksud dalaman ini ada rokok sujud itu zahir, dan yang batiniah itu khusyuk ingat kepada Allah. Baru betul. Tapi kalau dikata kita semayang macam biasa ini, cayang, itu tak betul. Faham? Kata kerana kita semayang yang biasa-biasa ni pun, inilah semayang Rasulullah. Faham tak? Cuma semayang tu semua seperti Rasulullah. Cuma ada kelah dia. Ada orang semayang bahasa semayang nak derah. Ada orang semayang biasa kalau lambat molek. Ada orang semayang dia nak baca yang tertentu dalam doa-doa dalam semayang. Ada orang rasa dekat dengan Allah ketika dia sujud. Kan dia beza-beza. Tapi sekurang-kurangnya kita semayang sallu kama raaitumuni usolli. Semayanglah kamu macam aku semayang. Alhamdulillah, walaupun kita jauh daripada tanah Mesir, tanah Arab, tanah Yaman dan sebagainya, kita semayang daripada pengajian-pengajian kitab-kitab kita. Tapi jangan kita kata kerana nak menunjukkan martabat kita tinggi. Kita orang tarekat, aku martabat tinggi, mu martabat rendah. Takut tinggi sangat, pahala neraka. Soalan seterusnya. Dia dah bercerai tapi masih melakukan persetubuhan. Suka sama suka. Cerai lepas tu bersetubuh. Boleh tak? Tak boleh. Dia kena rojok. Nak balik rojok. Aku kembalikan kamu menjadi isteriku. Aku rojokkan kamu kepada pernikahanku. Faham tak? Kata gitu. Tu jimuk. Pakai sok pun. Tak boleh. Dia kena lapas. Lapas rojok dia panggil. Okey? Kuota haji menunggu terlalu lama. Ketat. Hamba Allah ini tak mau pergi
Umrah dulu walaupun berkepayaan nak tunggu giliran haji juga. Tak apalah pasal dia nak buat haji. Haji tu dan umrah. Sebenarnya pergi haji tu haji dan umrah. Faham? Tapi orang tak panggil lah. Bila nak pergi haji dan umrah? Orang kata bila nak pergi haji lah. Sebenarnya haji dan umrah. Ingat orang duk pergi haji wajib tu haji dan umrah, bukan haji saja. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Faham? Tunaikanlah, sempurnakanlah haji dan umrah. Faham? Sebenarnya haji dan bukan haji saja. Cuma orang panggil haji lah. Dia dulu nama Mang, orang panggil Pak Mang. Dia balik daripada buat haji, orang panggil benda Haji Mang. Orang tak panggil lah haji dan umrah Mang. Tak lah, haji Mang lah. Haji dan umrah nyanyi panjang lah. Tak, padahal dia apa pun panggil haji dia Mang. Dah dia umrah buat kok. Dah nak panggil kan haji dan umrah Mang. Dok ke rohok lagu tu. Bang, jadi kena faham baik. Jadi kalau dia tunggu juga kota haji, tak ada masalah. Faham? Sebab dia buat umrah, tak dia buat haji kok. Nah, umrah saja tak dia buat haji. Dia tambah. Dia nak haji dan umrah. Tak apa. Nah. Ya sebenarnya kota-kota ni yang kerajaan. Kalau yang swasta, tak ada kota dah. Betul tak? Bayar boleh pergi dulu. Itu kena faham situ. Nah. Yang kena tunggu-tunggu ni, hari ni kalau kita daftar ni, umur apa? 60? 30? Daftar lagi haji. Bila boleh pergi? Lambat tu bila? 2070 kau. 2070 korok saja pergi. Nampak? Korok saja bola kotak. Dah. Itu mengikut biasalah, tapi dia dah 2070 dah. Tak apa pun dah. Dia kira atas kertas aja. Sebab anak kita kecil ni umur 2-3 tahun, dah tahun dia atas 100 tahun lagi. 100 tahun lagi alien duduk sini. Faham? MB alien duduk orang lah tak? Mungkin ikut ni mungkin ikut swasta. Swasta boleh pergi lalu. Swasta tak mahal, mahal sikit pun dalam 130,000. Nah. Tak agak nak buat guana. Dulu ada 5,000 haji. Kita mungkin gurendang mayang kapur kijing. Dah kau pandai dia. Dia yang tak boleh ni kita tinggal mungkin kijing, mungkin gurendang, siapa di gurendang tak boleh diri jemaah. Tu tak boleh. Faham tak? Kada sakal selagi orang boleh diri jemaah, giah nak pergi dua ni. Duduk kijing semayang di Ukraine. Tak ada anda. Faham tak? Dia orang kaya. Faham lagi? Betul tak? Jangan tinggal mukim sehingga tak boleh nak diri jemaah, tak cukup orang. Faham tak? Itu baru tidak boleh. Soalan seterusnya sikit lagi. Harga ayam mahal terlajak. Boleh tak kita boykot? Gi mari rakyat semua kena. Dah jadilah menteri kalau tak mau kena. Nah. Allah Rabbi dia betul lah. Berapa sekilo? Harga ayam 12 ringgit sekilo. Ayam prek je. Lagi. Dia boykot tak boykot makan ikan lah. Okey? Kalau kita tak ada PT, nanti dulu kerajaan tu rakyat ni dulu. Okey tak? Dulu ikan air tahun 90-an. Tak, 5 riyal sekilo tu tak? Sekarang 12. Betul tak? 12 kilo sama dengan ayam. Jadi kalau kita tak ada PT nak makan ikan air, makan anak saudara dia, ikan selayang. Lagi. Tak ada PT nak makan ikan selayang, makan ikan selor kuning. Itu nisbah perbelanjaan. Okey? Sebab kita tak makan ayam pun tak ada masalah. Kerana kita duduk negeri tepi laut, negeri yang paling banyak laut kan. Ada ikan air, ada ikan jebong, ada ikan ebek, ada ikan sagar, ada ikan tergiri, ada dengan ikan mana lagi? Ikan khisi, ikan selor kuning, ikan uji rosik, heame ada belaka. Ikan terbalik makuk pun ada. Bagi pihak kerajaan, jangan beri peluang pada siapa-siapa saja daripada pihak hilang dan sebagainya untuk menekan rakyat. Jangan. Itu tugas kerajaan membela rakyat.
Jangan mereka membela orang peniaga-peniaga besar. Kerja kerajaan ni tugas yang kita pilih dia lantik untuk bela orang susah. Orang susah prioriti dulu. Faham? Itu baru betul. Kita bukan latih kerajaan supaya dia jadi kaya. Jadi senang boleh buat rumah batu. Faham? Kita latih mu jadi menteri supaya mu tengok ni rakyat susah ni. Jadi kalau suka-suka nak naik harga ayam dan sebagainya, mu kena bertindak. Mu boleh tutup kilang, mu boleh rapas semua ayam. Mu boleh tarik balik lesen, beri pada orang yang nak berniaga yang jenis pertimbang rasa dan patuh pada konsep mendulukan orang susah. Itu yang panggil negara berkebajikan. Hukum bercakap masa azan. Tengok, kalau perlu harus, kalau tidak perlu hukumnya makruh. Bila makruh? Cakap bukan dekat orang azan. Kalau cakap ke orang azan, haram. Dah apa kita tak? Baik. Orang bertanya kat mana tandas. Orang tengah azan, boleh tak jawab? Bolehlah, itu pada keperluan. Depan. Cakap kau tu kan? Depan. Itu harus. Okey? Tak saja-saja orang azan buat makruh. Orang azan depan tu Allah hidup buat. Begini begitu begini. Makruh. Dosa tak dosa lah. Kat mana haram dia pergi cakap kat speaker abang. Allah alum dam dia bang cakap gitu balik awal. Itu panggil mengganggu orang azan. Hukumnya haram. Mana lebih baik puasa hari Senin kami dengan puasa Nabi Muhammad SAW buat itu 13, 14, 15. Puasa kalau ni sebuah afdal lah disusun oleh ulama, Senin kami lebih. Senin kami. Rezab tanah kubur kurang dah. Berapa lama satu-satu liang lahat boleh diguna pakai semula. Sekira-kira sudah hancur. Faham? Tidak berjisim, tidak berbentuk tulang-tulang. Kalau bentuk tulang boleh akak sekatis-sekatis itu belum hancur. Hancur. Jadi hancur ini kalau bahasanya negeri Terengganu itu ni jenis tanah pasir. Jenis kubur patah panggil. Bang Takil, Ladang, Batu Buruk, Kuala Ibar, Cenegeng, Genggeh, Kusila, Kijing, Marang. Jenis tanah pasir. Tak? 40 tahun. Lebih kurang. Faham tak lagi? Kalau negeri-negeri lebih panas, maka lebih cepat. Ada yang 15 tahun sudah hilang. Negeri yang lebih sejuk dan tanahnya lebih padu, maka lambat hilang. Contoh negeri-negeri sejuk. Kubur-kubur di sebelah Skandinavia. Tahu Skandinavia? Di mana? Salah. Skandinavia ni Sweden, Finland, Norway. Faham tak? Itu tanah-tanah sejuk di Rusia. Lambat. Sampai 80 tahun tu masih ada kulit lagi. Jadi gitulah keadaan. Jadi bukan maknanya sampai 200-300 tahun kubur kita ni. Biasa sampai 40 tahun itu boleh ditanam dengan jenazah yang baru. Soalan seterusnya. Boleh atau tidak orang musafir berimamkan imam mukim? Boleh. Tapi semayangnya semayang mukim lah. Imam semayang Zuhur 4 rakaat. Kita musafir. Nak pergi ke Kuala Lumpur daripada Kota Baru. Singgah di ke Rendang. Semayanglah 4 rakaat. Yang tak bolehnya kita pergi semayang 2, imam 4. Faham? Tak boleh. Macam mana cara nak solat sunat bila kita solat jamak? Macam biasa, lepas pada semayang, lepas pada semayang, kita boleh solat sunat. Kedua-duanya sekali. Saya nak buat korban 4 bahagian, 1 bahagian untuk akikah. Soalan saya, boleh tak dengan akikah itu saya nak simpan 3 hari? Dengar baik-baik. Tidak ada masalah simpan. Mu nak simpan, tak mu simpan, tak ada masalah. Tetapi kalau kita buat akikah, apa tujuannya? Akikah ini tujuannya membuat kenduri. Diberi makan kepada orang kampung. Tanda syukur dapat zuriat. Itu tujuan dia. Maka lebih baik, lebih cepat kita masak dan beri makan ke orang, lebih baik. Tidak kait dengan 3 hari. Yang kait dengan 3 hari itu hukum lama. Dulu hadis yang dahulu
Jangan simpan binatang haiwan daging korban lebih pada 3 hari. Faham? Tapi hadis yang kemudian mengharuskan. Jadi kalau kita korban, bagian orang miskin pergi belaka dah. Bagian kita kok pandamu. Kita nak simpan 3 tahun pun tak apa. Nah, bukan kata 3 hari, 3 tahun pun tak apa. Tetapi lebih cepat masuk dalam mulut kita lebih baik, kerana asarul ibadah, benda itu kesan ibadah. Soalan seterusnya, nak habis dah. Tempoh lama mana nak tunggu nak bagi saka bila arwah meninggal? Tempoh tidak ada tempoh. Tidak ada ulama kata sebulan, 12 hari, tak ada. Nak sekira-kira dikatakan segera, dan jangan sampai menghalang hak orang lain atau menyebabkan mudarat orang lain dalam kemiskinan. Kita tak mau bagi kita tak ada masalah. Pasal piti kita 200,000 dalam bank. Faham tak lagi? Dan adik kita hak susah, takkan sama macam kita. Faham? Dia perlukan saka tu, 20,000 tu. Nak? Kita Allah gaduh. Allah. Adik dia 2 riyal piti dalam bank. Mu 200,000, takkan sama. Faham? Jadi jangan sampai memudaratkan orang. Lebih cepat, lebih baik. Soalan seterusnya. Kenapa ramai lagi rakyat yang memuja pemimpin kita yang menggelapkan harta negara? Awak gua ni, itulah akhir zaman. Inilah zaman tipu helah, zaman pelawak, zaman lebong, zaman fitnah ni. Betul tak? Kita tulis yang betul dalam Facebook pun kau faham kau. Tak usah kata kita mengarut. Faham? Kita tegur orang itu arah balik kita. Ni zaman Nabi kata sayati ala nas sanawatun muqadda'at. Nampak? Akan datang pada manusia nanti zaman yang penuh dengan kacau bilau. Ni zaman ni. Ulama yang kutuk. Tok petinya kondeng gitu. Dia elok main dia kata-kata batu sembong. Faham? Tapi bangga dia mufti rendah dia lagi. Itu akhir zaman. Apakah hukum duduk di atas simen kepuk kubur? Jawabnya tengok keadaan duduk. Kalau kepuk itu belum dihantar ke kubur, boleh. Kepuk duduk kat tempat buat kepuk lagi. Dengan syarat tidak ada ditulis ayat Quran. Jangan tulis ayat Quran di kepuk kubur. Jangan. Ayat Quran jangan tulis pada tempat yang sekira-kira orang lain boleh pijak. Batu dalam kitab-kitab fiqh tak boleh tulis ayat Quran di dinding masjid, pagar-pagar punggung. Pagar punggung orang nyanda punggung atas ayat Quran. Atau kaki duk cakap gini bahan atas ayat Quran. Kaki. Faham lagi? Di tempat kereta, di kereta jangan ubah bismillah kat pelik belakang. Kerana rendah kadang-kadang ubah kaki punggung orang. Nak letak dah nama Allah di atas cermin. Contoh, yang orang tak boleh nak lakah. Bukan suruh letak kalau nak letak. Dia kena jaga. Nama Allah. Bukan nama pok kita, nama Allah. Jadi kalau duduk di kepuk kubur begini. Ni kepuk kubur. Dalam tu ada penghuni kubur. Kalau mu duduk sini mana punggungmu ke arah penghuni kubur. Faham lagi? Jadi kita kena buat orang mati seperti orang hidup. Mana? Orang hidup kita hormat. Hormat tak? Dah mati kena hormat tak? Orang hidup kita beraluh tak? Beraluh lah. Kalau nak akak-akak kalau dia tak. Orang mati kena akak beraluh tak? Sebab tu kadang-kadang dia tengok dia orang masuk khanda dalam kubur, dia pergi lepak atas khanda, atas muka kawan. Nampak tak? Dia nak kemah tanah. Dia nak ambil tanah waktu turun, dia pergi pijak atas muka mayat. Bukan atas muka, atas khanda bahagian muka. Dok hormat mayat, duduklah bahagian kaki. Ini dimaaf pijak atas ni, tapi bahagian kaki. Betul tak? Dok atas ni. Ni hanja waktu nesang atas kubur. Kakum. Kan mayat dalam tu. Tak sonja gitu. Gali molek, buat beraluh masuk. Tak? Beradab. Faham lagi? Dibuat macam tanah ke. Tak? Anak ni ada ngaji. Suruh pergi dengar, dia kata ngajar kata kat orang. Lepas tu bodoh pakai mampu. Tak usah duduk atas kepuk tu. Kepuk tu kau buat bukan nak suruh duduk. Tak mau orang lakar.
Tamu binatang kali. Tapi jangan siapa labol-labol. Dan ni banyak orang arang kepuk. Sebab ditambah bigar tu macam bin. Tu harang. Hak kepuk ni khilaf Hak gengang boleh akak, tidak ditanam, boleh halih. Hak tu khilaf. Mana pandangan ramai tetap tak boleh. Pandangan sebahagian ulama saja dia mengharuskan. Pandangan ramai tetap makruh. Kepuk ni hak gengang, belendang hak gengang. Lain ni belendang dekat setengah tang. Itu haram, itu termasuk binaan. Wajib kerajaan cabut buang. Apa kalau kita sewa barang masjid surau peti periuk simpan di rumah, kita tak pulangkan semula pada masjid, apakah hukumnya? Dia pergi sewa, mana boleh sewa? Tak boleh. Yang boleh jika ada diwakafkan untuk disewa. Tuang dia kata periuk ni 5 periuk besar lah, 3 utin ni saya beli untuk kegunaan masjid ni, dan kalau ada orang nak sewa, beri sewa, balik pitih ke masjid, boleh. Tapi kalau untuk kegunaan masjid je, tak ada orang boleh guna. Untuk masjid boleh, masuk untuk masjid. Sewa-sewa tak boleh. Faham? Jangan main-main. Ada orang letak tempat minum air, dia boleh tu tempat minum air, wakaf minum air lah. Orang tu pergi ambil uduk, haram. Haram pasal wakaf tu minum air. Tapi kita orang dok ngaji merama tak boleh. Ngaji kita pasal gitu lah. Kawan ni siapa lekor belakang-belakang nadah kita siang malam dak balik kampung, nak boleh ke ilmu bagi tak lama je. Dah kan ni engong. Lelah orang mengaji kita. Tak, mari dia sama. Kalau sama bakar pondok-pondok lah yang mengaji bakar hukum diri. Sebelum mati arwah tak puasa 2 tahun tanpa uzur. Adakah wajib anak-anak ganti puasa? Tidak wajib. Yang wajibnya bayar fidyah. Faham? Contohnya ayah dia tinggal 2 tahun. 2 tahun berapa bulan? 2 bulan. Sebulan berapa hari? 3 bulan. 2 tahun 60 hari. 1 hari banyak mana? Tapi dia ta'amu miskin. Bayarlah fidyah itu. Beri makan orang miskin 1 cupak beras. Jadi kalau 60 hari 60 cupak, beri pada orang miskin. Selesai masalah. Bukan wajib waris puasa. Yang wajib bayar fidyah dari harta si mati. Kerana dia ada peluang berpuasa, tidak berpuasa tanpa uzur. Tetapi jika warisnya mempuasakan dia, hukumnya boleh. Tidak ada lagi fidyah. Faham lagi? Mak kita tinggal sehari baru ni. Faham lagi? Kita sama ada nak bayar fidyah secupak beras, atau kita tolong puasakan sehari pun dikira selesai. Bukan waris wajib puasa. Jadi contohnya dia tinggal ni 2 tahun 60 hari. Anak dia ramai, ada 60 orang anak. Nampak? 60 orang anak. Dalam kitab Mausu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, 60 orang anak tolong puasakan, kodakan mak punya puasa 60 hari ni dalam masa hari yang satu. Selesai masalah. Faham? Selesai. Padahal mak tinggal 60 hari tau, dalam 2 tahun. Anak dia 60 orang, pakat puasa sekali seorang. Hari yang sama hari ni 60 orang puasa. Selesai 60 hari. Faham tak? Anggur. Kat gibah si mak depan tu dah ingat pula. Mu ingat dia? Dah ingat dah tadi. Jadi kalau boleh angguk tu biar ingat 100 tahun. Apa ilmu ustaz pakai boleh isteri lebih dari seorang? Saya nak tahu tak, nak mula start dari mana? Tolong ajar. Ni baru soalan. Begini, kalau kahwin lebih dari 1 senang sahaja, tak ada cara lain. Sama saja. 6 bulan pertama perang dunia. Bom yang digunakan 3 jenis, bom nuklear atau hidrogen. Dan 6 bulan kedua dipanggil perang saudara akan berlaku menggunakan AK-47 M16. Dan grenade launcher. Faham lagi? Selepas setahun barulah reda peperangan besar, tapi dia panggil sniper. Kalau ada peluru dia tembak, tak ada dia diam dulu.
Dan straight sniper itu sampai mati. Itulah cerita dia. Nak, kalau tak mau bagi perang, nak kahwin senang saja. Nak tak? Satu petua, tak khabar lagi ke orang kapal lain, nak khabar ke orang Rendang ni. Boleh tak fungsi? Bila kita kahwin, isteri kedua, pertama senyap, tidak akan bleber satu perkataan juga pun. Nak beri petua, nak kita beri, tambah tak beri. Nak atau tidak? Belapah. Nak. Kita kahwin dah selepas kematian isteri pertama. Itu memang mujarab menjadi. Senyap terus dia dalam kubur. Lagi dia hidup, jangan main. Tengok tak? Rupanya dia tak boleh. Dia keramat hidup. Dia mati dah tu orang baca Yasin tutup dengan kain lepas. Dengar laki nak nikah lain, bangun congok ayat. Tak kata dia hidup lagi. Saya dan kawan ni berkawan baik, tapi kawan saya ni baik depannya, bersikap sebalik di belakang. Dosa tak untuk saya menjauhkan diri? Kalau kerana menolak mudarat boleh, tetapi setelah kita menasihat. Adinu nasihat, agama itu nasihat. Seorang kawan bukan senang kita nak dapat. Lawan mudah dapat. Faham lagi? Walaupun kurang banyak kawan kita ni, faham? Tapi kita nak dapat pula yang macam tu payahlah. Jadi kalau jangan terus kita berpisah, tapi nasihat. Nasihat itu boleh dengan cara kita yang sendiri. Nabi SAW pernah memberi teguran dengan cara membuat pulau. Nabi pulau. 3 orang sahabat yang lewat datang pada peperangan Tabuk. Nabi suruh pulau. Jangan layang, jangan tegar, jangan tengok pun muka dia. Faham? Lama mana kena? 55 hari. Itu cara Nabi. Jadi fikirlah cara-caranya sendiri. Baik. 3 soalan bagi mereka yang bertuah pada malam ini. Yang pertama, orang yang tubuhnya saiz L. Siapa saiz L? Bangun nak jawab soalan, dapat hadiah daripada Prima Bele Butik, eksklusif jubah. Kak Sophie tak ada. Siapa saiz L? Bangun. Dia tak tanya, kita tanya dia. Saya L ni lebih kurang kita. Tok Bilal. Allahu Rabbi. Biarlah. Baik. Duduk mana? Duduk belakang ni. Lalu pernah tak lalu Jambatan Marang? Pernah juga Jambatan Marang. Tahun berapakah jambatan itu dibina? Pasal kalau orang kapal lain tak tahu. Kalau kita tanya orang Badak memang tak ada jawab tak. Tanya orang apa kalau berang kata apa? Tahun 67. Salah. Salah pun boleh juga hadiah. Ambil lah. Dia tahun 60. Tahun 60 bukan 67. Sama-sama kasih. Orang saya M. Anda boleh jawab tak? Tok Wila memang tak jawab, tak tahu kita wi kau. Dia saya M. Warna benda ni. Warna putih macam mana? Dia. Nama apa? Duduk mana? Dalam mana? Kampung apa? Jalan Anggrek. Lorong ah. Allah nak tanya dia. Tahu tak gunung paling tinggi dalam dunia? Tahu? Gunung apa? Everest. Anda ini. Berapakah ketinggiannya dalam meter? Tak tahu. 8,849 meter. Okey? Tak betul lah, tak apalah. Berapakah tingginya dalam kaki? Tak tahu, ambil jugalah dia. Okey, Alhamdulillah. Ini Prima Bele. Milik Dr. Arsyad
seorang orang yang suka bersedekah. Dah. Sama-sama kasih. Saya S warna coklat muda lawak ni. Padang nak S. Padang. Mai sini. Oh ni parok kena dia ni. Jauh mai sini. Biarlah. Jauh. Nama apa? Amirul. Sekolah mana? Pada dulu kalau saya Malik. Syekh Malik orang pandai. Geografi belajar tak? Belajar form 2, form 3. Okey. Sebutkan wilayah yang paling utara di dalam negara Indonesia. Mu pula buat salah. Aceh. Namakan pulau yang terletak paling utara. Bukan, Sumatera bukan. Dia memang di Aceh. Pulaunya pulau Pulau Sabang. Pulau Sabang. Betul lah, tak apa mu jawab Aceh tu boleh dah. Pulau Sabang ini letak di utara bandar Aceh. Wilayah yang paling jauh di Indonesia paling utara. Dia kalau straight mengikut garis lintang sama dengan Kota Baru. Ambil dia. Alhamdulillah. Semoga kita mendapat manfaat untuk pertemuan kita pada malam ini. Pada pihak masjid mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua penyumbang. Allah sajalah yang mampu memberikan pembalasan yang sempurna di akhirat nanti. Allah manfa'na bima 'allamtana, alimna bima yanfa'una, rabbana zidna ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.